Selamat datang. Okay, video kali ni aku cuma nak menjawab soalan yang ditanyakan kepada aku lah. Soalan ni pun sebelumnya ramai yang tanya dan ada yang tanya aku melalui media sosial yang boleh contact aku. Tak kisahlah mana-mana, Instagram ke WhatsApp ke Facebook ke. Dan komen-komen dekat video aku sebelum ni pun ada juga. Dia orang tanya aku, bang, saya ada masalah, masalah saya adalah enjin saya bergegar yang teramat kuat, ataupun orang kata gegar dia tu lain daripada lain. Kalau macam kita standard yang biasa ride ataupun jalan jauh naik SS ataupun bawa SS laju, benda yang kata biasa bila kita rasa geli-geli kaki bila benda udang, bila kita pijak stand kan, kita rasa geli-geli kaki sebab enjin tu bergegar. Tapi problem ni dia lebih kepada enjin yang bergegar yang agak teruk sangat. Agak-agak teruk. Jadi kadang-kadang ada yang terjadi, bang, saya baru lepas overhaul bang, tapi sebelum overhaul enjin saya memang cantik, semua okey bang. Tapi bila lepas overhaul ni enjin saya jadi bergegar bang, saya nak laju pun tak boleh. Ada juga yang kata, bang, enjin saya ni saya tak pernah buka pun overhaul bang, tapi tiba-tiba dia bergegar. Jadi masalah tu sebenarnya saya cakap macam mana, masalah tu sebenarnya ada punca dia. Dan hari ni aku nak share apa punca dia sebenarnya. Okey, untuk video kali ni aku tak ada barang ataupun display untuk tunjuk dalam video. Jadi aku terpaksa menggunakan gambar yang ada dekat handset aku lah, macam sekarang yang aku tunjuk kat korang ni. Sebab barang untuk display memang banyak, tapi aku semuanya tinggal dekat Jengka. Aku dah berpindah daripada Jengka ke tempat lain. Jadi barang-barang tu tak dapat nak bawa lagi balik dekat rumah sekarang. Jadi untuk sementara memang aku akan tunjuk pakai gambar dekat phone ni lah. Sebab aku dah tak ada display, nak tunjuk macam mana pun aku tak tahu. Kalau aku tak tunjuk, kemungkinan korang tak faham, ataupun korang akan cakap budak ni borak je. Jadi aku akan tunjuk display sebab korang lebih faham. Okey, antara salah satu punca yang menyebabkan enjin tu bergegar adalah skru enjin yang longgar. Skru enjin yang longgar tu adalah skru yang pegang enjin yang dekat body. Kalau kita tengok dekat sini, dalam gambar ni, dekat bahagian sini adalah kawasan pegang skru enjin lah. Jadi bila dia longgar, dia akan adalah salah satu sebab punca enjin bergegar. Tak kisah motor apa pun, bukan yang XS dengan yang Yamaha Sport saja, EFI pun, apa-apa pun, kalau tak kuat memang akan bergegar. Kalau dia jadi selepas engkau overhaul, kemungkinan waktu kunci ataupun pomen kunci ataupun kau sendiri yang kunci screw and bolt, sub and nut tu, dia tak berapa nak kuat untuk pegang. Jadi kemungkinan bila dia bergegar, dia akan longgar semula. Sama juga yang motor tak pernah overhaul, tak pernah turun enjin, tiba-tiba dia boleh bergegar, dan punca dia sebab daripada skru enjin. Mungkin dia mungkin dia bawa pergi ride ke, dia bawa jalan jauh ke, dia bawa laju secara tiba-tiba ke, kadang-kadang skru tu akan boleh longgar. Kalau kita tengok benda lain pun sama, tak semestinya skru sub enjin tu, tapi jarang sekali skru sub enjin tu terbuka dan tercabut. Jarang sekali. Kalau yang lain mungkin lah, macam exhaust, part-part lain yang kecil, skru size 10 tu, itu mudah lah. Tapi kalau untuk sub enjin ni, kalau tengah laju ataupun tak pernah pun buka, tiba-tiba boleh cabut, boleh tu, itu benda tu jarang. Sebab skru enjin ni selalunya lebih baik kunci pakai benda yang betul lah, macam gun ataupun kalau tak ada gun tu boleh paut spanner tu ataupun nut tu. Korang boleh double spanner, ataupun kalau ada cordless, sekarang zaman dah ada cordless, banyakkan akan lebih guna cordless supaya lebih yakin lah. Okey, seterusnya, selain daripada skru enjin, apa yang aku pernah jumpa, dia letak ataupun dekat bahagian yang aku akan tunjuk ni, dekat bahagian pemegang enjin tu, bahagian skru pemegang enjin tu, body, bahagian skru pemegang enjin tu, dia terkoyak.
dia terkoyak dekat bawah, dekat kadang-kadang dia selalunya akan terkoyak dekat belah atas ni lah. Body reput ke ataupun accident ke apa ke, dia akan terkoyak dekat situ dan akan menyebabkan enjin kau gegar ataupun motor kau bergegar. Sebab apa? Sebab pegangan tu dah tak cukup untuk pegang enjin tu. Body yang sepatutnya pegang 100% pada enjin ataupun enjin pegang 100% pada body, dia akan menjadi kurang. Persen dia akan kurang dan akan menyebabkan bergegar. Tu benda macam ni adalah satu kemungkinan besar. Kadang-kadang jarang berlaku, melainkan kau motor kau memang dah reput, sadar tepi rumah 3-4 tahun tak ada tutup pakai apa ni, orang kata tutup pakai apa-apa ke, memang kena hujan panas. Lepas tu benda tu akan boleh jadi. Macam aku sendiri pun, body aku pun ada bahagian yang reput. Sebab dia salah, motor sadai. Jadi bila buat balik, kalau cat agak tak cantik apa semua, dia akan ada bahagian part-part yang reput lah. Tapi yang tu dah lama sekarang, Alhamdulillah, bahagian yang reput pun dah repair. Jadi dia lebih kuat. Okay, itu adalah yang benda yang orang kata apa lah, benda yang simple, yang kau tak perlukan modal ataupun tak perlukan special tool untuk tengok. Untuk yang next pula aku akan tunjuk yang orang kata perlu kau ada special tool untuk buka, nak tengok, ataupun kau perlukan tenaga sikit lah nak tengok. Okay, selain daripada apa yang aku cakap tadi, benda yang aku akan cakap ni adalah benda yang jarang-jarang berlaku lah. Tapi kalau anda sampai masa dia, kemungkinan dia akan berlaku. Salah satu dia, punca dia adalah magnet. Magnet kau tak ketat pun boleh jadi. Dan salah satu lagi, kau punya magnet dah tak boleh pakai. Maksudnya dalam bahagian dalam dia dah pecah. Macam gambar yang aku tunjuk ni, dia adalah salah satu contoh magnet pecah dan menyebabkan enjin kau bergegar. Ni adalah salah satu contoh dia lah. Salah satu contoh yang enjin kau bergegar tapi dia berlaku secara tiba-tiba. Tiba-tiba tiba-tiba gegar. Tak ada apa tahu apa punca. Saya dah check skru enjin dah, saya dah check dah apa semua yang ada kena mana, tapi saya tak jumpa. Cuba try buka magnet, dah tengok. Selalunya aku akan jumpa dua benda lah. Skru magnet tak ketat, dan lagi satu dia magnet ni pecah. Aku pun pernah kena juga benda ni sebenarnya. Daripada kalau apa yang gambar yang korang tengok tadi tu orang lain punya, aku buat contoh lah. Aku pernah kena. Aku daripada Kuantan nak ke Rompin, dan dekat highway Pekan, dekat Ubai. Lepas pada Ubai, aku rasa macam ini tu, motor aku ni rasa macam skru ni tak ketat. Aku berhenti tepi, aku goncang enjin, aku rasa macam okey je. Jadi nak laju lagi aku dah tak berani, sebab tak boleh nak check beria sangat sebab pergi jalan. Okay, aku just bawa je sampai je Rompin. Aku buka motor aku tengok body, aku tengok apa semua dia okey, tak ada masalah. Jadi bila aku teringat yang aku punya key magnet selalu putus, ataupun key magnet yang pegang magnet tu, yang lock untuk magnet tu, aku selalu putus. Jadi aku terfikir kemungkinan key magnet tu putus dan menyebabkan magnet aku bergoyang dan enjin aku bergegar. Tapi bila aku dah siap buka, aku cabut je magnet tu daripada jack magnet. Aku nampak daripada belakang, aku tengok dalam dah berderai. Selalunya jadi juga dekat magnet lokal, dan jadi juga dekat magnet original. Jangan ingat magnet original ni dia tak akan jadi benda macam tu. Walaupun dia original, dia akan ada masa dia dah tak tahan, ataupun dah sampai masa untuk dia rosak, dia akan rosak. Macam tu juga manusia, dah kata satu hari dia mati, dia akan mati juga. Okay, next. Benda yang lagi susah lah kalau kita nak tahu benda ni rosak ataupun tak, bush engine lah. Ni adalah salah satu contoh bush engine. Bush yang kalau ni untuk Yamaha SS, kalau Yamaha Sport aku tak pasti ada ataupun tak. Kalau untuk bush engine ni, dia memang jarang lah rosak. Kalau dah pakai 20 tahun pun dia susah jumpa nak rosak. Tapi melainkan ada penyebab-penyebab dia. Macam aku pernah overhaul enjin orang,
dia rendam dia punya enjin ni dengan chemical, ataupun orang kata chemical yang dia buat sendiri lah. Dia campur minyak, dia campur sabun basuh, dia campur air. Tiga benda tu, petrol, sabun basuh baju sama debu tu, lepas tu dengan air. Dia dah buat untuk alat, dia kata nak cuci lah. Dan waktu dia rendam dan dia terlupa, dekat 3 hari 4 hari juga baru dia teringat yang dia rendam enjin tu. Dan bila dah angkat, enjin tu dah lebam, casing dia dah lebam apa semua. Bila dia dah cuci biasa balik, dia bawa dekat aku untuk pasang. Dah siap pasang apa semua. Bila masa naik enjin, bawa terus dia jadi macam enjin gegar. Memang gegar teruk kan. Teruk sangat gegar dia. Macam skru enjin tak ketat pun ada. Aku fikir magnet rosak pun, magnet problem pun ada, boleh jadi punca. Tapi bila aku fikir balik, bila pasang magnet apa semua tu okey. Jadi aku rasa tak logik. Bila turun enjin, benda tu jumpa cara tak sengaja. Bila aku nampak dekat bulat bahagian tengah dia dalam keadaan longgar, kemungkinan dia ada getah dekat dalam. Dan getah tu kembang sewaktu dia rendam dengan petrol yang terlampau lama. Jadi waktu bagus ni kita cuci barang dengan chemical yang orang jual yang warna merah tu, daripada kita buat chemical sendiri dengan petrol. Sebab chemical dengan petrol ni, petrol akan makan getah. Kalau yang chemical yang biasa ni, dia just lebam, tapi dia tak makan getah. Tapi lebam tu pun tak cantik. Selalu orang cuci chemical dia tak akan rendam sampai 2-3 hari. Dah cuci terus bersih, tembak angin, lap ataupun lam, boleh simpan. Tak semestinya nak rendam 2-3 hari. Aku nak pakai, aku nak biar betul-betul bersih macam sam plastik. Oh, itu jangan harap. Kau takkan dapat benda tu. Okey. Untuk bush engine ni aku tak pernah tahu cara tukar dia macam mana. Aku tak pernah buat. Lepas kejadian yang bush engine dia macam tu, motor tu pun dia dah jual, aku pun tak tahu apa yang jadi. Jadi tutup cerita pasal bush engine. Okey, benda yang lagi satu, benda yang jangan berlaku. Enjin kau bergegar daripada punca dia adalah daripada crankshaft ataupun crank. Yang ni contoh crank. Ini adalah crank Y110. Crank Y110 SS dengan yang Sport sama je, melainkan SS2 Racing Spirit. Dia sama je, tapi dia tak macam SS2 Racing Spirit. Kalau korang tengok dekat batang dia yang sini ni dan sini ni, dua ni benda ni boleh bengkok tau. Aku pernah jumpa belah sini bengkok dan belah sini pun bengkok. Aku pernah jumpa dua benda ni. Punca bengkok dia aku tak tahu sebab apa. Tapi bila aku dapat motor tu, owner dia memang beritahu aku nak overhaul. Aku cakap kat dia kenapa nak overhaul. Dia kata enjin bergegar teruk sangat. Dia kata kalau ala-ala nak check, nak turun enjin, dia redha untuk overhaul enjin. Jadi bila kita dah buka enjin dah turun, kita dah buka. Selalunya aku punya masalah lah, ataupun jenis aku lah, habit aku, bila aku buka enjin, aku suka pusing dekat mangkuk auto. Aku suka main pusing-pusing dekat mangkuk auto tu untuk berfikir apa lagi aku nak buat. Dia macam take the time lah kan. Bila aku dah pusing benda tu, aku nampak yang auto dia bergerak dalam keadaan yang tak betul, ataupun auto dia bergerak dalam keadaan yang kata salah ni cara dia bergerak. Jadi bila kita buka bahagian auto dia, mangkuk auto dia, kita tarik auto keluar, dia dah lekat, dia dah sangkut. Dia macam selalu benda tu kita cabut je nut, tarik je wasir, kita boleh tarik dia keluar seketul. Tapi untuk kali ni dia lebih kepada kau nak memaksa dia keluar. Dia perlu paksa keluar baru kau boleh keluar. Jadi aku ambil tukul, aku tukul keluar, dan aku nampak yang dia punya sub mangkuk auto tu dalam keadaan bengkok. Aku tak tahu apa punca yang boleh bengkok. Sebab owner pun motor tu dia baru beli dalam keadaan sadai. Lepas tu mungkin dia nak restore, enjin dia hantar kat aku. Dia suruh overhaul kosong, maksudnya cuci, masuk barang oil seal baru, gasket baru apa semua lah. Tapi dalam bila keadaan macam tu, terpaksa lah overhaul tukar crank. Jadi tukarlah crank locker. Seketul je nama Sharp Jack. Sharp Jack pak. Jack pula cerita. Sharp Jack. Jadi dia nak macam tu kita buat. Yang tu adalah belah auto. Untuk belah magnet pula, yang aku jumpa
besar yang belah magnet tu bengkok, walaupun kita nampak dia pendek, tapi dia bengkok sebab magnet dia tercabut waktu laju. Magnet dia tercabut waktu laju. Nampaknya dengar tu tak logik. Tapi apa yang aku dengar atau apa yang aku tengok sendiri, itulah hakikat dia. Magnet dia tercabut waktu laju, dan bila tercabut, dia dah pecahkan cover dah pecah. Kemungkinan magnet tu dah berlanggar dengan batang sub tu, batang crank tu, jadi dia jadi bengkok lah kemungkinan lah. Tu pun tak boleh nak buat apa, memang kami tukar crank seketul, tak nak ambil isu atau pergi hantar ketuk balik ke apa ke, tak. Kami memang tukar seketul crank dan pakai je lah crank local. Tapi sebenarnya tak ada masalah pun, tak ada isu yang crank local putus. Sebab tu stroke 1000 dalam satu crank putus. Okay, selain daripada sub tu bengkok, bila kita overhaul engine, kita akan tukar root piston tu, kita akan tukar. Core root kita akan tukar. Bila kita tukar core root, sebenarnya labu crank tu akan lari tau. Labu crank tu akan lari, dia selalu akan balance, dia akan balancer balik. Ataupun dia akan centerkan balik crank tu bila dia tukar. Maksudnya dia akan ketuk dengan tukul timah atau special tool dia ada untuk betulkan balik. Lepas tu dia akan tengok balik dekat meter apa semua ngam ataupun tak. Selalu kena motor lah dia, kalau overhaul sendiri cabut crank, lepas tu tak pergi balance pun boleh jadi juga. Benda tu bila dia tak selari ataupun dia tak balance, dia akan menyebabkan enjin kau bergegar. Yang ni aku kena dekat diri aku sendiri waktu mula-mula belajar overhaul SS lah. Kononnya nak belajar lah, tak nak apa ni, tak nak hantar kedai, buka je crank. Dah lah buka crank dalam keadaan ketuk, tak pakai special tu, letak kayuh ketuk, keluar crank cuci barang. Lepas tu nama pun belajar overhaul, beli OIC, tukar OIC baru apa semua, masuk crank. Tak ada pergi hantar balance ke apa ke, tak ada. Bearing untuk crank pun tak ada tukar. Jadi bila dah pasang, enjin memang dah akan bising bunyi bearing crank. Lepas tu bila bawa, enjin bergegar. Okay, lepas tu situ dah fikir apa masalah aku, apa salah aku sebenarnya. Tapi bila kita dah buka baru kita tahu. Bila kita hantar kedai, mula masa bunyi bising tu tak terfikir lagi yang tu bunyi crank bearing. Fikir bunyi root. Lepas tu hantar kedai, tukar root baru. Bila tukar root baru sekali dengan bearing lah, tukar bearing, tukar root. Lepas tu tanya abang yang buat tu, masa tu Akyong Tongkat, kita tanya dia apa sebab enjin dia gegar. Dia kata you punya ini labu tak balance tau. Jadi bila dia tak balance, dia akan gegar. Tapi memang benda tu betul. Benda tu memang betul. Sebab mungkin dia lagi banyak pengalaman, sebab tu dia boleh cakap macam tu tanpa tanya aku apa aku buat. Tapi benda tu memang betul. Dan selepas tu pun, mana yang overhaul akan buat balik crank tu, akan balance balik crank tu, supaya bila kita masuk dalam enjin, dia tak lari ataupun dia tak bergegar. Okay, video aku sampai sini je. Aku harap korang faham lah. Kalau korang tak faham, korang boleh komen kat bawah. Mungkin korang akan fikir Mamat ni mengarut benda, aku tak tahu. Tapi apa yang aku cerita tu adalah berdasarkan pengalaman aku, atas apa yang aku pernah kena dan apa benda yang aku jumpa lah. Jadi semoga video ni bermanfaat pada korang. Terima kasih sebab support aku selama ni. Kita akan lepas ni insya-Allah aku akan cubakan diri untuk rajin update video dekat YouTube. Lepas tu kita nak cari modal untuk untuk bawa balik barang-barang motor aku dan bawa balik motor aku dekat tempat yang aku baru pindah ni. Jadi terima kasih menonton. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Terima kasih. Dan terima kasih juga sebab anda masih memakai Y110 dan Y100.